Soalan satu tu dia ada satu operasi je. Pasal soalan dia dia punya operasi dia tolak ni je. Tolak ni je. Negatif ni, ini ialah negatif lah. Tolak yang kat depan 7 tu ialah negatif. Tolak yang duduk kat depan 10 tu ialah negatif juga. Okay. So, cara nak guna kalkulator tu mudah sahaja. Boleh minimize dulu. Okay, ni teacher nak tunjuk kalkulator Mic teacher biru tapi tak ada suara. Oh, dah dengar tak lagi Adam? Dia kata dia pakai ada earphone tapi tak dengar lagi. Baik. Dah yang lain okey tau. Mungkin Adam kot. Tak dengar. Okey. Adam kot kena try apa? Betulkan wire ke. Okey, cara nak selesaikan. Nak tekan. Sebab tadi kan teacher kata dah. Soalan yang pertama tu tidak perlu tunjuk jalan kira. Buat apa? Sebab dia melibatkan satu operasi. Satu je operasi dia. Okey, contoh. Tadi kita punya soalan tu negatif 7. So tekan je kalkulator terus. Negatif 7 tolak negatif 10. Terus dapat jawapan dia 3. 3. So jawapan dia ialah 3 gitu je. 3 ni dia tak letak negatif kan. So maksudnya kita punya jawapan tu ialah positif lah. So jawapan kita ialah 3. Okay, soalan yang kedua. 9 tolak positif 2 tolak negatif 1. Okay, yang ni dia ada 2. 1, 2. So, yang ni kena tunjuk jalan kira sebab kita tak boleh kira sekali harung lalu. Faham tak? Kita tak boleh kira semua sekaligus. Kita kena tunjuk step by step. Tapi tak lah bermakna kita tak boleh guna kalkulator. Boleh je guna. Kita gunalah kalkulator yang mana kita nampak dulu. Okay, yang ni sekarang ni kita punya soalan 88 soalan ni melibatkan apa ni? Operasi yang sama je. Negatif tolak dengan tambah. Okay, tolak dengan tambah. So tak perlulah guna Kudapatato tu. So Kudapatato ni bila melibatkan beberapa operasi yang lain. Contohnya darab, bahagi dan juga kurungan. Dan kat sini tak ada kurungan yang dia masukkan tu. Kurungan yang dia masukkan adalah kurungan yang ada operasi. Contohnya dalam kurungan tu ada 2 tolak negatif 3 contohnya. Contoh kat sini. Kat sini dia ada kurungan selagi. So ni adalah kurungan yang dia masukkan. Maksudnya kurungan tu ada operasi tolak kat situ. Tapi kes kita sekarang ni tidak ada. Tak ada. Dia memang tak ada kurungan sini. Dan dia memang duduk luar je. Kurungan yang sini ni itu bukan kurungan yang dimasukkan. Yang ni adalah kurungan yang nak memisahkan negatif tolak ni dengan positif. Tolak ni dengan negatif. Gitu. So kita selesaikan dulu yang ini. 9 tolak positif 2. So dapat 7. 7. 7. Yang ni? Okay, yang ni salin balik. Ya, betul. 8. So, dapat jawapan dia 8. Gitu. Yang ni kena tunjuk jalan kira. Yang tadi tak payah. Okay. Soalan yang nombor 3. Siapa yang tak boleh masuk tolong kabur Teacher takut ada yang tak boleh masuk. Okay, yang ni pun sama. Kita selesai hak mana kita nampak dulu depan ni. Okay. So, 4 tambah negatif 2 kita dapat 2. Ya, 2 tambah 8. So, dapat jawapan dia 10. 10. Siapa tu yang bagi respon? Ainun.
Ainun, okey. Terima kasih Ainun. Nombor 4. Teacher nak awak-awak sekejap. Nombor 4 dapat berapa? Nombor 4 dapat berapa? Start yang depan dulu eh. Kira yang depan dulu. Dapat 28. 28. 28. Okey betul 28. So nombor 4 tu jawapan dia 28. Okay, 28 sebab 16 tambah 2 kita dapat 18. Tolak negatif 10. Ha. Lepas tu dapat 20. 28. Betul. Nombor 5. Berapa dapat nombor 5? 10 tambah negatif 6. Jawapan dia 10 tambah. 4. Okey, kejap eh. 10 tambah negatif 6. Okay, kita cuba buat jap. 10 tambah negatif 6 kita dapat 4, betul tak? 4. Okay, 4. tolak negatif 10. So jawapan dia 14. So betul lah tadi dapat 4. 10 tambah negatif 6 tu memang dapat 4. Tapi yang belakang ni kita tak selesai lagi. So kita kena saling semula. Macam tu. Okay, nombor 6. Cuba buat nombor 6. Laju ke? Kita bohong Dah. laju. Nombor 6 cuba buat. Teacher suruh buat ni supaya teacher tak laju sangat. Kita cuba bersama-sama. Siapa yang bagi respon ah? Jawapan dia Negatif 30 cikgu. Ainun. Tu siapa tu? Suara siapa tu? Saya teacher. Ainun ke? Ain. Ain. Ain Fatihah. Ain Fatihah. Okay. Jawapan dia negatif 30 betul. Negatif Negatif 30. 30 Macam mana dapat? Start kita selesai lah dulu yang ni. Negatif 46 tolak 6. Tekan je kalkulator awak akan dapat jawapan dia Negatif 40. negatif 40. Okey. Negatif 40 tambah dengan 10. Negatif 30. Ya, negatif 30. Okey, soalan 7 pula. Oops. Okey. Dapat. Tak mudah dengan teacher. Ingat tekan kalkulator tapi jangan tekan kesemuanya dulu. Maksud teacher, kita tunjuk jalan kira dia. Tunjukkan jalan kira kita dapat macam mana memula. Jangan terus bagi final answer. Tiga 6 tolak negatif 6 kita dapat 42. 42. Lepas tu tambah 2 saling semula. Kita saling semula ni. 44. Okay, so dapat 44. 44. Positif 44. Okay, so kalau awak dapat jawapan sama dengan teacher, maksudnya betul lah tu. Tepat lah pengiraan kita.
Walaupun kita guna kalkulator tapi kena berhati-hati juga kalkulator kita tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tersilap kira. Tersilap. Bukan kalkulator yang salah. Jari kita yang tersilap. Patutnya letak 36 je tapi tersilap letak negatif 36. Pun dia memberi kesan kepada jawapan kita lah. Okay, soalan seterusnya. Selesaikan setiap persamaan linear berikut. Yang ni adalah soalan algebra. Okay, soalan algebra. Tajuk algebra. Allah, kita lemah lalu teacher kalau algebra. Lemah lalu kita. Oh, awal-awal kan bodoh lemah. Dah lemah masalahnya. Yelah kita punya persepsi kan. Awal-awal kita dah kata, oh, susah lah. Paling tak suka lah nampak huruf-huruf. Oh. Padahal kita sendiri yang awal-awal dah block dah. Dah block daripada menerima ilmu baru itu. Sedangkan dia bukan setakat dia kata satu sahaja. Tengoklah tahun depan, jumpa pula dia ni. Lepas tu dia kata tiga, jumpa pula. Tepat lah jumpa pula. Dia kata 5. Maknanya 4 tahun lagi awak akan jumpa lagi algebra ni. Belang-belang awak rasa benak. Tak nak terima tu. Memanglah tak ada lagi. Soalan algebra ni adalah salah satu tajuk yang paling popular. Paling popular lah. Sebab apa? Sebab tak kira exam apa pun mesti ada terselit dia. So algebra ni dia sebenarnya mudah je. Kalau awak minat dan awak menerima soalan ini, awak akan rasa dia macam puzzle tau. Sebab awak kena fikir dulu sebelum buat. Dia kena susun strategi. Awak kan minat main game. Ni game kot game max. So untuk soalan ni bila dia minta kita selesaikan, maksudnya dia suruh kita bagi tahu jawapan dalam bentuk nilai. Maksudnya contoh soalan kita sekarang ni S per dengan 6 sama dengan negatif 2. Maksudnya dia nak kita tinggalkan soalan tu sampai kepada S sama dengan gitu. S sama dengan berapa. So yang tu yang kita nak. Kita tak mahu ada pecahan ni, kita tak mahu ada nombor kat sebelah dia ni. Maksudnya kita nak biar dia S sama dengan 14 sahaja. Gitu je. Okay. So untuk yang ni, cara nak selesaikan soalan ini, kita akan buang lah. Ataupun kita hilangkan 6 ni. Kenapa teacher hilangkan? Sebab kita nak buat supaya S tu seorang-seorang. Kita tambah ada 6 ni. So bila kita baca dia dalam keadaan S per 6. Betul tak? S per 6. Betul. Okay. Betul. Pecahan ni Sama dengan bahagi. Ya, sama dengan bahagi. Dengan syarat yang kita alih tu di bawah lah. Yang bawah. So sekarang ni memang kes kita yang bawah lah. Dan biasanya memang soalan kita akan alih kat bawah. Jarang sangat kita alih kat atas. Kita akan tukar strategi lain lah. Nak buat supaya kita tak alih kat atas tu. Kita alih kat bawah. So untuk yang ni kita akan alih ke sana. Perasan tak bila kita alih tu kita dah melepasi sama dengan ni. Dah melepasi. Bila melepasi akan ada perubahan. Betul. Ada perubahan pada kita punya operasi kita. Ya. S sama dengan S ni tidak ada perubahan. So kita salin balik S. Sama dengan negatif 2 pun tidak ada perubahan. So salin semula negatif 2. Okay, tadi pecahan tu bahagi. Keluar rumah dia akan berubah jadi dah Jarak. So S sama dengan berapa? Negatif 12. Negatif 12. Okay, so betul jawapan kita. Teacher, kita tak kenal lah negatif 2 ni duduk sini kat sama dengan. Boleh tak kita nak tukar 6 tu duduk belah sini? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kes kita yang ni, cuba tekan kalkulator. Yang ni tak ada masalah. Sebab negatif 2 awak darab dengan 6, awak dapat negatif 12. Kalau 6 awak darab dengan negatif 2 pun awak dapat negatif 12, betul tak?
So untuk kes yang ni selamatlah sebab kita tukar kedudukan ni pun tidak ada perubahan kepada kita punya jawapan. Tapi kalau melibatkan negatif positif, dia ada perbezaan. Contohnya contoh kan, teacher bagi situasi. Negatif 2, kita alih kita letak tambah 6 tu duduk sini. Okay, tambah 6 duduk sini. Ni kalau ni memang standard punya lah. Memang kita akan alih sentiasa duduk belah kanan. Macam yang ni, dia sentiasa duduk belah kanan. Dia duduk belah kanan negatif 2. Tapi kalau lah awak ubah S sama dengan 6, kita duduk depan 6 Tolak 2. Okay. Pasal dia ada perbezaan tu jawapan kita. Perbezaan jawapan kita. Teacher tulis clear sikit. Ni, sini tadi tambah 6. Kenapa tambah teacher? Sebab 6 ni positif. Contoh Ni contoh soalan asal dia contoh S tolak 6 sama dengan negatif 2. So kita nak alih ni kan. Alih pergi sana. Sepatutnya dia akan jadi negatif 2 tambah 6. Yang ni cara yang betul lah. Yang ni cara yang salah. Sebab kita alih 6 ni letak celah ni. Celah ni. Ataupun duduk sebelah sama dengan ni. Okay, cuba kita kira kita punya jawapan sama atau tidak. Dah. Okay, Tu, dok. Kalau yang tu ni lah. dapat berapa? Kalau yang Dapat betul 4. ni, langkah yang betul ni kita dapat jawapan dia. Negatif 12. Negatif 12. Okay, negatif 12 yang ni. Yang ni tambah. 4. Okay, 4. Kalau yang bawah ni? 4. Yang ni tak ada perubahan ni. Yang ni tak ada perubahan. Dia ada lagi satu. Kejap. Dia tunjuk contoh lain. Kejap. Dia ada contoh soalan lain tapi nak cover yang ni selamat lah. Kalau yang dia punya jawapan tu lain, ada certain soalan tu dia dapat jawapan yang lain. So teacher sarankan awak guna kaedah yang pertama ni. Pastikan sentiasa alih sebelah kanan. Pastikan sentiasa alih sebelah kanan. Sebelah kanan tu maksudnya ni. Di kanan. Ni kiri. So teacher nak awak sentiasa alih dia biar duduk belah kanan. Sama juga dengan situasi ni. Bila kita alih biar dia duduk belah kanan. Okay. So jadi selamatlah. Dia ada certain cara tu. Lain jawapan dia. Bila kita alih-alihkan ni. Okay. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Soalan B. Kau berapa dah jam? Kau berapa dah jam? 9 minit. Okay, Minit. masih 7, 3 H tolak 4 sama dengan negatif 3 H. Okay, salin. Dah salin. Dah salin, bagus. Siapa yang bagi respon Tadi Ainun, lepas tu Ain Fatihah. Lagi? Aisyah Humaira. Aisyah Humaira. Lagi? Ada? Fatihi. Okay, tak ada dah. Teacher dah dapat ni sebab tu teacher tanya. Okay, soalan ni sama juga. Dia nak kita selesaikan. Maksudnya dia nak kita tinggalkan jawapan itu sampai dekat H sama dengan begitu. Jadi kita kena buat supaya jadi H sama dengan. Jadi yang ni kita nampak ada kurungan kan? So bila ada kurungan, Selesaikan yang kurungan dulu. okay. Okay, kita nak ambil ada kurungan. Tapi kita tengok 3H tolak 4. Boleh tolak tak? Tak boleh. Tak Boleh. boleh. Boleh ke tak boleh?
Boleh, boleh. Boleh? Ya. Okay, dapat berapa kalau boleh? Dah kot teacher. Adakah jawapan dia jadi negatif 1? H? Ya, betul. Yang satu. Okay, bagus. Teacher suka sangat sebab bila awak cover gitu. Walaupun silap, tapi teacher suka. Sebab apa? Sebab dia memberi peluang kepada awak untuk tahu sebenarnya tak boleh buat. Tak boleh. Tapi teacher suka bila awak tersilap gitu. Okay? So kenapa teacher kata tak boleh? Sebab bila melibatkan bila melibatkan hanya sebutan serupa. Serupa. Sahaja. Allah. Sahaja. Yang boleh. Tolong catat sikit. Yang boleh. Tambah dan tolak. Okay. Ni note-note. Hanya sebutan serupa. Sebutan serupa. Contoh. 4 R. Tolak 3 R. Atau negatif 8 S. Tolak, tambahlah. Tambah 7 S. Okay. Ataupun 3 H. Tolak 4 H. Perasan tak? Hanya sebutan serupa sahaja yang boleh tambah dan tolak. Contohnya 4R tolak R. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan serupa? Maksud dia ialah nombor yang terlibat tu Huruf yang sama. melibatkan huruf yang sama dan kuasa yang sama. Huruf yang sama dan kuasa yang sama. Nombor teacher, nombor tak ada masalah. Contohnya yang ni 4 dengan 3 tak ada masalah. Memang kita boleh selesaikan je. 4 tolak 3 dapat 1. So dapat jawapan dia kita Betul. dapat 1 R. Jadi Ya? boleh ubah yang sama lah. Pemboleh ubah yang sama, betul. Dia wajib ada pemboleh ubah yang sama. Kalau Kalau lain tak boleh lah. tak boleh. Kalau macam S, Pak R tolak Pak S tak boleh lah. 4R tolak 4S, tak boleh. Ni tak boleh. Ataupun 5X tambah 100. Tak boleh. Sebab dia kena ada dia kena ada X kat sini, dia kena ada X kat sini juga. Ataupun yang lain 15 X tolak 10 X kuasa 2. Tak boleh tak? Tak boleh juga Ni melibatkan tambah tolak ni. Tolong tengok betul-betul. Melibatkan tambah tolak. Melibatkan tambah tolak. Tambah tolak je. Darat bahagi tak ada masalah. Darat bahagi walaupun tidak sama, kita boleh selesai. Kalau darat bahagi tidak ada masalah. Sebab tu teacher mention tambah dan tolak. Teacher tak kata tambah tolak darat bahagi. Teacher tak kata gitu. Tambah tolak je. Tambah tolak dia strict. Maksudnya dia nak gang dia je. Gang dia sahaja kita boleh selesaikan. Kalau bukan gang dia, kita kena tinggal macam tu je kita punya jawapan.
Kita dah boleh selesaikan. So, untuk kes kita yang ni berbalik semula kita punya soalan. 7, 3H tolak dengan 4 ni kita dah boleh selesaikan hak tengah ni. Dalam kurungan ni memang tak boleh buat apalah. Tapi 7 kat sebelah ni boleh buat sesuatu. Iaitu 7 ni kita akan darab dengan dalam kurungan ni. Faham? Darab. Sebab apa darab teacher? Sebab ada kurungan. Ni kurungan. 7 dengan kurungan ni, 7 dengan nombor yang ada kurungan ni dipisahkan oleh kurungan. So kurungan ni ada darab. 7 darab dengan 3H. Dalam kad kalkulator awak tak ada H tak ada H. 7 darab berapa ni? Tengok. 3. 3. Okey. 7 darab 3. Tekan je kalkulator. 7 darab 3. Sama dengan dapat 21. 1. Okay, give semula 21. Tulis 21. Tapi jangan tinggalkan H. Tulis balik H. Faham? Tak ada masalah. Tekan je lah kalkulator. 7 darab 3 dapat 21. Tapi jangan tinggalkan H. H dia tak akan hilang. Dia akan hilang apabila kita dapat sifar. Sifar baru dia hilang. Selagi tak dapat sifar, dia tak akan hilang. Okay, seterusnya 7 ni kita juga darab dengan sebelah dia ni. Kita akan darab dengan semua yang dalam kurungan ni. Sekarang ni kurungan kita ada 2 sebutan. 3H1 dan juga 4-1. So 7 kita darab dengan 4. 4. Tapi tengok 28. tengok dekat depan dia ada apa-apa tak dekat depan dia ni? Ada simbol. Ada simbol negatif belakang. Negatif. So tekan kalkulator. 7 darab negatif 4 sama dengan Negatif 28. Negatif 28. ya, negatif 28. 28. Ya Allah. Okey. Negatif 28 tolak 28 sama dengan negatif 3H. Okey, dah selesai. Tak ada dah kurungan Tak ada dah kurungan. Hilang dah kurungan itu. So, kita kumpulkan ikut kategori dia. 21H. Ada tak H? Ada tak H? Ada. Ada. Yang ni kita nak alih pergi ke sini. Kita nak alih pergi kiri. So, kita alih dia jadi tambah 3H. Ni 1 1. Ni 1. 21H tambah 3H sama dengan ni. Yang ni. Ya, kita pergi ke kanan. Jadi positif. 28. Betul. 21H tambah 3H. Tengok ni. Dia sebutan serupa sebab H. Kat sini ada H. Kat sini pun ada H. Dan dua-dua melibatkan H kuasa 1. H sahaja dia sama dengan H kuasa 1. Dan biasanya dia tak akan tulis kuasa 1. Sebenarnya dia kuasa. Cuma dia tak tulis dia height sekejap. Bukan height kejap. Dia memang height lah. Kalau H, kalau melibatkan kuasa 1 tu biasa dia tak tulis. Kuasa negatif 1 tulis. Negatif 1 memang tulis. Okay, 21 tambah dengan 3. 24. 4. Dah, tulislah 24. Kita dah faham teacher kalau H dengan H tu dapat H kuasa 2 ke teacher? Mesti ada hak gitu lah. Tak rasa macam confused. Sini ada H dah. Sini ada H. Mesti ada dapat 2 H. Betul tak Kang? Kan mesti ada rasa keliru itu. Ya. Kalau H tambah H memanglah awak dapat 2 H. Sebab apa? Sebab H tu ada 1 H kat depan. Dapatlah 2 H.
Kita sekarang ni bukan 1. Kita punya 21. Dan kita dah selesaikan dah ni. 21 tambah dengan 3 dapat dah 24. 24H. 28 tu 28 tu kita nak selesaikan lepas ni. 28 tu kita tak boleh tambah. Tak boleh tambah dengan kita punya belah kiri ni. Sebab dia bukan sebutan serupa kan. Bila bukan sebutan serupa memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Kita salin je semula. Kalau melibatkan operasi tambah tolak. Tapi kalau operasi darab bahagi tak ada masalah. So, sekarang ni kita nak selesaikan yang ni pula. So H kita salin balik H. 28 pun salin semula. Okey, 28 kita tolak dengan 24. okey. Tolak ke atau operasi lain? Kita tengok 24 dengan H ni maksudnya 24 apa tu? Darab. Ya, 24 kita darab dengan H kan sebenarnya kan? Okey, sekarang ni kita nak pisahkan 24 ni kita nak alih pergi sana. Dia akan jadi? Bahagi. Ya, bahagi. Bahagi 24. So H sama dengan 28 bahagi 24 dapat berapa? Dapat 1.166. Okey, tukar kepada pecahan 28 1/6. berapa bahagi dengan 24 1 1/6. okey 1/6 ataupun nak tukar jadi pecahan tak wajar tekan shift tekan A B plus C tekan 7/6. shift okey boleh diterima dua-dua jawapan boleh diterima sama ada nak 7/6 atau 1/1/6. 1 Satu pun. okey, selesai. Kita punya soalan. Ya Allah. Soalan B ni. Soalan nombor 11. Macam mana dok? Nak selesaikan soalan nombor 11. Nah, cuba jap. Teacher bagi peluang untuk kira. Sembilan tolak X sama dengan 2. Salin. Hello. Okey. Okey, macam mana? Dapat tak? Dapat. Okey, dapat berapa? Yang A dapat positif 8. Positif 8. Positif 8. So, kita selesaikan soalan seterusnya. Tengok betul ke tak? Soalan A. 9 tolak X sama dengan 2. Negatif X. Sebab X ni, negatif tolak ni milik X So, teacher biarkan dia bersama dengan X tu. Sama dengan 2. 9 ni kita alih pergi ke kanan.
Kenapa kita alih teacher? Sebab kita nak buat supaya X tu sorang-sorang. Tolak 9 Sebab apa? Sebab 9 ni asal dia positif, keluar rumah dia jadi Negatif. Negatif. So negatif X sama dengan 2 tolak 9 dapat negatif 7. Okay. Sekarang ni kita punya Negatif 7. negatif 7. Tapi kita punya jawapan sepatutnya dia kena tinggalkan X tu dalam keadaan positif. Kita sekarang ni ada negatif. Negatif tu sebenarnya negatif 1X. So kita nak alih negatif 1X ni. 7 bahagi dengan negatif 1. So X sama dengan 7. Ni jawapan dia. Sebab tadi tu dah selesai lagi sebenarnya. Negatif X ni tak selesai lagi. Dia kena tinggalkan sampai dia jadi macam ni. X sama dengan 7. X tu ialah positif. So negatif X ni sebenarnya ada nombor 1 kat depan. Negatif 1X. So negatif 1X ni operasi dia ialah darab. Yang ni sebenarnya negatif 1 darab X. So bila kita keluar rumah dia akan berubah operasi dia jadi bahagi. Sebab tu kita punya jawapan tu kita punya jalan kira tu negatif 7 bahagi negatif 1. Dan jawapan last sekali kita dapat dalam keadaan positif. 2x per 5 tolak 5 sama dengan 9. Okay, macam mana pula dah selesai ni? Ada dah dapat jawapan? Dah buat lagi teacher. Dia buat lagi. Boleh buat tak? Dah faham? Ada yang boleh buat? Step pertama dah apa dah? Kita nak buat benda ni memula. Kita asingkan 2x per 5 tu. Okay, lepas tu? Jadi yang 5 tu kita buka belakang. Jadi 9 bahagi 5. Okay, betul dah hok khabar. Betul dah ha. Memang kita akan alih 5 tu pergi ke belakang. Tapi operasi betul tak bahagi? Darab. Salah. Darab. Ya ke dah agak? Okay, kenapa dah agak? Apa dah agak? Aku rasa dah agak. Sebab pecahan tu bahagi. Okay. Oh, okay. Teacher faham dah. Maksud awak 5 ni ke nak alih? 5 ni nak alih? Awak nak alih 5 ni ke? Oh, patutlah. Kita ingatkan alih awak ni. Okay, kalau ikutkan betul tak khabar tu. 5 ni kalau kita alih ke sana dia akan jadi darab. Tapi kita punya step mula-mula kita kena alih yang ni dulu. Kalau ada yang lagi mudah untuk kita alih, contohnya kalau 5 ni sekarang ni dia bersama, dia macam duduk satu tempat dengan X tu. So yang ni kita last, yang ni kita buat gig sikit. Yang kita nak alih ialah yang ni dulu. So nak alih kita. So 2X ni kita alih semula, kita salin semula. Sama dengan 9 pun salin semula. Tambah 5. Tambah 5. Ya. Yang ni baru betul. Okay, 2X per dengan 5 sama dengan dapat 14. ya. Yang ni baru kita alih ke sana. Okay, dah apa? 2X sama dengan
14 kita darab dengan 5. 70. Ya, 70. Salah. 2x. Okay, last. 2x sama dengan 70. So kita dapat x sama dengan lelaki nak dengar apa suara lelaki perempuan je ni. Boleh buat dah ni. Akak boleh buat X sama dengan 70 bahagi 2. Ya. Bahagi 2. So x sama Dia dengan 35. ya. So jawapan dia 35. Betul. 35. Dan pastikan x tu sentiasa positif. Kalau dia dapat negatif, kena buat sesuatu supaya hilang negatif tu. Contoh yang A lah, Teacher. yang paling dekat. Ya. Jadi apa ni X tu perlu duduk di hadapan dengan dalam keadaan positif ke? Ya, betul. Kena duduk di depan, di hadapan dan pastikan X itu ataupun boleh ubah yang lain lah. Boleh ubah yang lain juga. Pastikan sentiasa duduk depan dan Kekal positif. positif. Kalau negatif, kena buat sampai dia jadi positif. Okay, jelas Jelas. Soalan seterusnya. Selesaikan setiap, okay yang ni. Yang ni. Soalan yang pertama, A. Awak kejap. Soalan A. Senang. Senang sangat tu. A. S tambah 1 sama dengan 6. S jawapan dia berapa? 5. Betul, 5. B. Siapa yang bagi respon tak ada 5? Ainun. Okey. Sama dengan negatif 6M. Okey, kita nak buat benda Sekejap teacher nak salin. Okey. Yang lain tolong salin juga. Matematik ni bila kita berjaya selesaikan, kita akan rasa nak buat lagi. Bila awak berjaya buat soalan tu, selesai satu soalan, awak akan rasa macam nak buat lagi. Nak buat lagi. Kalau berjaya buat soalan yang senang, awak rasa macam nak buat soalan susah sikit lah. Oh, berjaya kau dapat. Nak lagi soalan lain. Gitu. Kalau matematik biasanya macam tu. Dia akan stuck. Dia akan buat awak jam. Ataupun rasa macam malah nak buat matematik bila awak dah dapat jawapan. Sebab tu matematik dia kena tanya. Yang teacher perasan ada dia rajin sangat tanya soalan ke teacher. Tahniah ada Ada. Terima kasih sebab dia memang dia kerap lah tanya. Sikit-sikit tanya soalan. Dan teacher teacher sibuk pun. Jadi lambat sikit lah teacher jawab. Tapi tak apalah, tanya je. Kalau time teacher kebetulan teacher duk sibuk, teacher jawab terus. Kalau macam soalan simple-simple tu boleh lah teacher terus jawab je. Bila soalan tu dia macam perlukan tunjuk jalan kira tu, tu lambat sikit lah sebab teacher nak tunggu free dan teacher kena tengok betul dulu soalan tu. Tapi janganlah risau, tanya je. Soalan B, 2M tambah 1 per dengan 4 sama dengan negatif 6M. So kita akan alih? 4. Ya, alih ke sana. So 2M
2M tambah 1 kekalkan Sama negatif dengan 6M. Ya. Darab Negatif 4. M darab 4. Darab 4. Okay, so dapat berapa? Negatif 6M tambah 4. Negatif 6 darab 4 dapat berapa? negatif 24. Negatif Okay, 24. 24. M hilang tak? Ada. Dah. Nah, tak. Tulis balik M. 2M. Yang ni kita nak alih ke mana? Di sini. Kita nak kumpul dia bersama dengan 2M ni. Tambah 24 M sama dengan negatif 1. 2 tambah dengan 24. Tengok M. Dua-dua dalam kuasa yang sama. Pemulubah yang sama. So boleh permudahkan dapat 26M sama dengan negatif 1. So M negatif 1 bahagi 26. So M sama dengan negatif 1/26. 6. Ya. Negatif 1 bahagi 26. Dapat balik kan? Negatif 1/26. Ni B ada dah. Soalan seterusnya. Nak orang mana? A ke B? A ke B? Okay. 3S per dengan 16 sama dengan 3. So 16 kita alih pergi ke kanan dia jadi Darab dia 3S 3 darab 16 dapat berapa? 40. 48. Okay, 3S. S biar dia sorang-sorang belah kiri. So 48 jadi apa? Bahagi 3. Ya, bahagi 3. Okay, satu lagi Bila kita alih kelas, bila kita alih, kita akan ubah operasi. Dan kita akan berubah-ubah sekali je. Contoh. Mana? Okay, yang ni kita ubah operasi. Satu ni kita alih ke sana. Dia jadi tambah. Dan dia jadi negatif. Okay, negatif kat ni. Yang ni, bila kita alih ke sini, dia akan jadi negatif ataupun tolak. Satu je operasi. Kita tukar tolak tambah. Okay, kalau yang ni 4 ni, kita alih ke sana. Kita tukar jadi operasi dia, asal dia bahagi, dia tukar jadi darab. Satu kali je kita tukar. Kita tak akan tukar darab, lepas tu tiba-tiba sini dapat negatif 4. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia mesti tukar satu kali sahaja. Contoh kalau kita alih 4 ni, dia jadi darab. Darab je lah. Janganlah buat negatif 6M darab negatif 4. Sebab mentang-mentang lah 4 tu kita alih keluar rumah, dia jadi ubah lalu positif negatif tak. Positif negatif tu berubah kalau melibatkan tambah tolak. Dan tambah tolak tu sekali je dia berubah. Asal dia tolak keluar rumah, dia jadi tambah. Okay. Ataupun seterusnya yang mana? Okay. 26 ni.
26 ni kita alih. 26 positif dan 26 tu bukannya kita alih sebab dia tolak tambah tapi kita alih sebab dia darab bahagi. So bila asal dia darab keluar rumah dia jadi bahagi. Nampak tak? 26 ni masih lagi positif sebab kita bukan alih tambah tolak. Kita alih darab bahagi. So bila darab bahagi kekalkan 26 tu positif. Yang berubah adalah operasi. So sama kes dengan yang ni juga. 3S ni kita pisahkan 3 itu. So 48 kita bahagi dengan 3. Teacher cover ni sebab ada yang keliru. Dia ingatkan 2 kali tukar. Tak, kita tukar, ingat kita alih atau kita ubah dia punya operasi apabila dia melepasi sama dengan tu. Dan kita akan ubah satu kali sahaja. Sama ada dia darab ke, dia bahagi ke, dia tambah ke ataupun dia tolak. Dia tak akan jadi 2. Dia tak akan jadi S. Dia tak akan jadi S sama dengan 48 bahagi negatif 3. Tak boleh. Tak akan. Sebab kita alih yang kita akan ambil bahagi je se. 3 tu masih lagi 3 sahaja. Tidak akan jadi negatif. Negatif tu kalau melibatkan tambah tolak. Tambah tolak memang kita akan ubah lah. So jawapannya berbalik semula kita punya soalan. So X sama dengan 16. 16. Okay, so selesai jawapan kita untuk A. Untuk B. Untuk B ni ada kurungan. Okay. 4 ni kita akan darab dengan 4T. So kita akan dapat berapa? 16. Ya, 16. Dan kalau rasa keliru dapat positif ke negatif, tekan je kalkulator tunggu dapat positif 16 16T. So apa? Sebab positif jumpa dengan positif, kita akan dapat positif lah. Positif 16T. Okay. 4 ni kita darab dengan negatif 1. Tekan kalkulator. 4 darab negatif 1 dapat negatif 4. Tolak 4. Sama dengan 5T tambah 7. Tengok tak ada dah kurungan Tak ada kurungan dah. Sebab kita kembangkan lah tadi. Tadi kembangkan ni adalah kembangkan. Tajuk form 1 juga. Okay, 16T. Kita nak biar supaya T duduk belah kiri. Geng-geng T duduk belah kiri. Geng-geng number biar duduk belah kanan. So 5T ni kita akan alih pergi ke kiri. So dia akan jadi tolak 5T. Sama dengan 7. Okay. Negatif 4 kita alih pergi sana. So dia akan jadi tambah 4. Perasan tak? Bila melibatkan tolak tambah akan ada perubahan pada operasi negatif positif dia, tambah tolak dia. Asal dia 5T. Positif 5T. Teacher buat apa nak darab teacher? Kita nak faham lah sebab kan ada 5T. Ya. Tapi kita bukan pisahkan 5 dengan T tu. Kita nak pisahkan. Pisah baru dia akan ambil operasi darab bahagi. Kita sekarang ni bukan kita pisahkan. Kita alih satu ketul 5T tu. Seketul ni kita alih ke kiri. So bila seketul gitu, kita ambil kira apa dia punya simbol kat depan. 5T ni dalam keadaan positif 5T. So bila dia positif 5T keluar rumah dia akan jadi tolak 5T lah. Negatif 5T. Ingat bila kita pisah macam contohnya 3S ni. Kita pisahkan 3 tu. Baru dia akan jadi bahagi. Kalau kita alih seketul gini, 5T ni alih sekaligus, dia dah berubah darab bahagi. Dia ubah tolak tambah. 16T tolak 5T, so awak akan dapat 11T. 11T sama dengan 11. 11. Okay, yang ni baru kita pisahkan. 11 dengan T ni. So dia akan jadilah sebelah bahagi 11. So T sama dengan 1. 1. Okay, selesai.
Dah salin. Dah. Dah. Soalan seterusnya. Okey, rajah 6 menunjukkan faktor bagi 42. Tuliskan dalam ruangan dalam bulatan bagi faktor-faktor yang tertinggal. Faktor ni ialah punca. Faktor ni dia sama dengan punca. Atau senang kata lain, senarai sifir. Sifir. Contoh, kita punya soalan faktor-faktor bagi 24. Tu. Faktor-faktor bagi 24 dah. Faktor-faktor bagi 42. Maksudnya sifir apa ada 42. So, macam mana nak cari dia? Tekanlah kalkulator. Contohnya 42. Kita boleh bahagi dengan apa? 1 ada dah, 2 ada dah, 3 boleh tak? Boleh. 42 boleh bahagi dengan 3. Boleh. So jawapan dia sini 3. Okay, dah 3. Try dah. 4 boleh tak, Pak? Tak boleh. Boleh. 5? Boleh. 6? Boleh. Okay, 6 boleh. 42 tadi kita bahagi dengan 3 boleh. 42 kita bahagi dengan 6 boleh. 42 kita bahagi 7, 7 ada dah. 42 bahagi 8 boleh tak? Boleh. Dia dogs. Ya. Tak boleh 42 bahagi dengan 8 tak boleh. 42 bahagi dengan 9. Tak boleh. 42 bahagi dengan 10. Tak boleh. 42 bahagi dengan berapa lagi? 42 bahagi dengan 12. Tak boleh juga. 42 bahagi dengan 14. Boleh tak? Boleh. 42 kita bahagi dengan 14. So sini 14. Okay. 42 cuba bahagi 2. Dapat berapa? 21. Okay, maksudnya 42 juga kita boleh bahagi dengan 21. Okay. So sini 21. Okay. Maksudnya 42 ni dia ada dalam sifir yang dinyatakan ni. Sifir 1, sifir 6, sifir 14, sifir 21, sifir 3. Dah salin Dah. Dah. Lengkapkan langkah pengiraan yang berikut dengan jawapan yang betul. Sekian ni 4 markah. Tadi berapa markah ni? 4 markah juga kalau awak betul ke 4 dapat 4 markah. Kalau betul 1 je 1 markah. Langkah-langkah pengiraan yang berikut dengan jawapan yang betul. Punca kuasa 81. Lepas tu ada darab. Punca kuasa negatif 64 kuasa 2. Okay, dia bagi kat kita beberapa langkah lah. Dan dia suruh kita pemudahkan. Okay, jangan risau dengan punca kuasa sebab kita boleh tekan di kalkulator sekejap lagi. Okay. Sekejap Boleh salin dulu sementara tu. Okay, kita punya soalan ni dia ada bagi step by step tau. Contohnya yang pertama ni ialah soalan asal dia lah. Soalan asal dia yang ni.
Dan yang langkah kedua, dia bagi kita punca kuasa 9 kuasa 2. Sebenarnya 9 kuasa 2 ni, dia dah kecilkan 81 tu. Turutan sama. Maksudnya nombor yang pertama ni adalah nombor yang pertama yang bawah ni. Nombor kedua yang ni adalah jawapan untuk nombor yang kedua ni. Dan seterusnya, dia ada turutan dia. Okay. So sekarang ni teacher nak ajar macam mana kita nak kecilkan sebab kita punya soalan tu ataupun kita punya jawapan tu bergantung kepada langkah seterusnya tadi. So kita ni, sekarang kita punya soalan, jalan kira kita yang kedua tu ialah punca kuasa 92 kan, betul tak? So punca kuasa 92 tu sebenarnya dia kecilkan. Dia kecilkan 9 kuasa 2 tu. 9 kuasa 2 ni kalau kita tekan kalkulator, 9 kuasa 2 awak akan dapat 81. Sama tak dengan atas? Sama. Kan? Betul tak? Faham tak saya cakap apa? Yang ni. Dengar tak? Dengar. Okay. Yang ni, punca kuasa 81 ni, dia ada turutan maksudnya. Yang ni nombor 1. Ni nombor 2. So jawapan kita, yang ni nombor 1, ni nombor 2. Ni nombor 1, ni nombor 2. Yang ni barulah dia gabungkan. So kita tengok turutan bawah dia. Punca kuasa 81 ni, dia kecilkan dia jadi 9 kuasa 2. Okay, 9 kuasa 2. Macam mana kita dapat jadi 9 kuasa 2? 81 dia kecilkan. Sekejap kita tunjukkan. Awak tekan ni. Tekan yang ni. 81. Okay. Dapat 9 kan? 9 tu bila dia letak jawapan tu, dia letak dalam keadaan 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 tu ialah 81 lah. Cuma ditukar, asal dia punca kuasa, ditukar jadi kuasa 2 je. Kuasa 2. Ni kira kuasa 2 sempurna dah ni. Kuasa 2 sempurna tu maksudnya 81 tukar 81 ni tukar dia akan jadi 9 kuasa 2. Sebab apa 9 kuasa 2? Sebab 81 ni bila kita tekan kalkulator dia akan dapat terus jawapan dia 9. Sekejap 9. Punca kuasa ni awak akan dapat 9. 9 ni dia sebenarnya 9 kuasa 2. Gitu. Yang kalkulator ni kalkulator. Kalkulator ni dia akan bagi yang paling mudah. Tapi masa kita nak tulis jawapan dia, sebenarnya kita kena tulis yang ni ke sini. Daripada punca kuasa 81 ni, tulis yang 9 kuasa 2 ni dulu. Barulah kita potong. Dapat 9 saja. Tapi dekat kalkulator dia akan bagi 9 lalu. Dia skip jalan kira yang ni. Skip guna jalan kira yang ni. Faham tak kita cakap apa? Saya ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi Kalau kat kalkulator tu memang awak akan dapat 9 tau. Kita tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator memang terus dapat 9. Percaya tak? Kat kalkulator tu dia terus bagi 9. Sebenarnya dia ialah 9 kuasa 2. Cuma bila dia dah sampai tahap ini, tahap yang kita sekarang ni, kita boleh potong, kita boleh buang punca kuasa 2 dan juga kuasa 2 apabila ianya berada serentak. Maksudnya kat sini dia melibatkan kuasa 2 dan juga punca kuasa 2 pada masa yang sama. Bila pada masa yang sama, kita boleh potong dan tinggalkan jawapan last sekali, 9. Dia akan hilang apabila kita wujudkan 2. Kenapa ada kuasa 2 teacher? Sebab 81 tu memang ada nilai dia ialah 9 kuasa 2.
Kalau kuasa 2 kalau tekan calculator dapat 81. Ni ialah kuasa 2 sempurna. Okay, lepas tu kita punya masalah sekarang ni, yang ni. Yang ni memang dia bagi dah. Yang ni. Okay, awak tengok ni. Sini negatif 64. Fokus kat dalam kurungan ni je. Dalam punca kuasa 3 ni je. Negatif 64. Kat sini ada kuasa 3, punca kuasa 3. Kat bawah ni punca kuasa 3 juga. Tak ada perubahan. Sini ada kuasa 2. Kuasa 2 ni hak luar ni lah. Oops. Okay. Negatif 16. Okay, negatif 64 ni kita nak tukar jadi punca, nak jadi kuasa 3. Berapa? Negatif 16. Negatif 16. Macam mana awak dapat negatif 16? Bahagi 3 ke? Okay. Terima kasih sebab bagi tahu teacher. Tapi sebenarnya dia bukan bahagi. Cara dia. Okay, cara dia. Okay, sekarang ni kita punya soalan. Nak suruh dia jadi kuasa 3 kan? Kita punya step kedua tu dia jadi kuasa 3. Berapa kuasa 3? Yang tu lagi yang kita nak buat. So cara dia tekan punca kuasa 3. Negatif 64 tutup kurungan sama dengan dapat negatif 4. Okay, jelas tak? Punca kuasa 3, cara nak tekan dia. Punca kuasa 3 kita ni yang kat atas punca kuasa Cara nak hidupkan dia kena tekan warna kuning juga. Tekan. Lepas tu letak kurungan. Negatif 64. Tutup kurungan. Sama dengan negatif 4. So, kita punya jawapan tu. Ini. Negatif 4. Okay. Jelas. Negatif. Punca kuasa 3. Negatif 4. Kuasa 3. Okay. Bila dia jumpa punca kuasa 3 dengan kuasa 3 pada masa yang sama. So, kita punya jawapan last kali kita dapat negatif 4. So kat sini jawapan kita dapat negatif 4. Faham? Dia sama situasi atas ni. Kalau kuasa 2, punca kuasa 2, dia tak akan tulis 2 kat luar. Dia kosong macam ni je. Ni kuasa 2, punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, dia akan tulis punca kuasa 3. Punca kuasa 3. So yang ni, bila ada punca kuasa 3 dan kuasa 3 serentak, kita boleh potong dan tinggalkan negatif 4 sahaja. So kita punya jawapan akan dapat negatif 4 sahaja. Yang step seterusnya, ada kuasa 2 je kat luar. So maksudnya yang dalam ni kita kena selesaikan. 9 darab dengan negatif 4. 9 darab negatif 4 dapat berapa? Berapa? Negatif 36. Negatif 36, betul. Negatif 36. So last kali jawapan tanpa kita nak selesaikan. Tekan kalkulator. Negatif 36 kuasa 2. Negatif 36 kuasa 2. Dapat 1296. Sama tak? Sama. 1296. So jawapan dia 1296. Ni. 1296. Okay, so itu sahaja kelas hari ini. Sebenarnya ada lagi kat belakang-belakang ni. Nantilah teacher free, teacher record
Minggu depan cuti Kang. Sadok. Okay, so itu saja kelas untuk hari ni. Teacher habis pukul 10 Kang? 10:30. 10:30 ke? Teacher dah ingat. Masya Allah. Okay, 10:30 dah teruskanlah dulu. Okay, teacher ingat pukul 10 habis lah. Dia takut lebih masa dah. Okay, betul ke 10:30? Jap. Rasa macam awak rehat kan pukul 10 tak? Confirm jap. Kelas pukul kita 10. habis pukul 11:30. Rehat Okay. 10:30. Okay. So sambung last kali kita dapat 1296. Kena perhatikan betul-betul kita punya Je. ya. Kan yang last tu negatif 36 kuasa 2 lah. Saya dapat negatif 1296. Okay. Yang tu sebab apa? Sebab dekat kalkulator awak dah letak kurungan, betul tak? Betul? Dia yang paling selamat kita letak dia dalam kurungan. Letak dalam kurungan baru kita kuasa 2. Sebab kuasa 2 biasanya jawapan ni kita akan dapat positif kuasa 2. Kuasa 2 ataupun kuasa nombor genap yang lain lah. 4, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8, kuasa 10. Dia akan dapat positif. Berbeza dengan berbeza dengan kuasa yang melibatkan nombor ganjil. Kadang-kadang dapat positif, kadang-kadang dapat negatif. Tapi untuk soalan untuk kuasa nombor ganjil, especially kita tengah bincang sekarang ni kuasa 2. Kuasa 2 dia punya jawapan dia akan sentiasa positif. So kalau once awak tekan kalkulator dapat negatif tu maksudnya ada kesilapan lah. Kesilapan masa kita tekan kalkulator tu. Negatif 36. Sebab tu dia letak kurungan. Maksudnya dia nak bagi tahu kat kita masa tekan kalkulator tu letaklah kurungan. So negatif 36 pastikan duduk dalam kurungan dan kuasa 2. So awak akan dapat positif 1296. Okay. Itulah ingat tekan kalkulator, pastikan letak kurungan untuk langkah berjaga-jaga. Ya, mengelakkan kecuaian lah. Okay, tandakan betul bagi ungkapan algebra dan pangkah bagi bukan ungkapan algebra. Okay, kalau ungkapan algebra ni dia tidak ada sama dengan. So untuk kes kita ni, yang ni ialah ungkapan algebra. Ungkapan algebra tu ialah nombor ataupun sebutan yang ada bersama dengan operasi dia. 8T tambah 6U. Betul, tu adalah ungkapan. 2 tolak 2K tolak M, betul? Ini pun betul. Salah. Okay. Tulis persamaan linear bagi setiap pernyataan berikut. Persamaan linear kita belajar masa bab... persamaan linear tak ya? Tak perlu. Tak perlu sebab tak masuk exam pun. Tak perlu. Ni bab 6. Kita bab 1 sampai bab 5 je. Ini nanti teacher terang balik. Okay, soalan seterusnya. Jadual 2 menunjukkan suhu bagi 3 buah negara. Negara X, suhu dia negatif 11. Dan ada perubahan suhu dia meningkat 3. Negara Y, negatif 6, menurun 5. Negara Z, negara Z 28. Perubahan suhu dia meningkat 4. Soalan pertama, hitung suhu bagi setiap negara selepas perubahan. Okay, soalan yang pertama. Untuk X.
Teacher sign soalan ke? Ya, salin. Salin, just salin ni je tak apa. Untuk X tu negatif 11 meningkat 3. Y negatif 6 meningkat 5. Meningkat ni yang perubahan ni letak sekurungan. Not khabar yang ada perubahan. Soalan dia 1 dengan 2 ni salin. Salin ya, salin. Kita habis ni kita stop. Ada lagi beberapa slide lagi tapi dah lah sebelum 10.30. Okay, soalan yang pertama, X. Suhu kita negatif 11. Bila dia meningkat 3 maksudnya tambah ke tolak? Ya, Tambah 3. tambah 3. So jawapan dia? Negatif 8. Ya, so ni jawapan dia negatif 8. Okay, untuk negara X. Untuk negara Y. Negatif 6. Menurun. Tolak Tolak. 5. Ya, so jawapan dia? Negatif 11. Negatif 11. Negatif 11. Yang Z? 28. Tolak 4. Tolak tambah. Tambah 4. Sama dengan 32. 32. Teacher nak tanya. Oh, okey. Tak apa, sebelum kita tanya, kita jawab dulu soalan nombor 2 tu. Sebab soalan yang dia nak tanya tu sama macam teacher. Soalan nombor 2. Negara yang manakah mempunyai suhu yang paling rendah selepas perubahan? X. Negara manakah? X. X. Ada jawapan lain? Y. Y. Okay, ada jawapan lain? Siapa yang bagi respon tadi tu? X dengan Y tu. Aisyah Humaira dengan Ain Fatihah. Okay. Jawapan dia ialah Y. Y. Kenapa? Sebab negatif 11 lah yang paling rendah. Paling rendah. Dia semakin negatif. Maksudnya semakin tinggi nilai negatif dia semakin sejuk lah. Contoh kita bagi situasi peti sejuk. Peti sejuk Sejuk awak. Okay, dia ada asal dia suhu dia negatif bukan negatif, kosong. 0 Celsius. Lepas tu kita mak awak kata jangan buka sangat Kalau buka kaki duduk sejuk ya. Apa maksud mak awak kata duduk sejuk? Bila duduk sejuk tu dia akan meningkat dia punya meningkat suhu. Dia meningkat suhu. Meningkat suhu tu maksudnya daripada 0 mungkin dia jadi 1. Mungkin dia jadi 2. Tapi masih lagi sejuk lah. Okay, kalau mak awak kata kalau biar je lah, biar dia tutup. Biar dia sejuk. Tunggulah sikit-sikit baru buka peti tu. Peti baru beli peti. Peti sejuk baru beli. Mak awak kata jangan, nanti rosak. Biar je, tunggu dulu. Pukul 3 nanti baru buka sejuk tu. So maksud mak awak nak suruh dia jadi sejuk tu, kalau lah daripada sifar, mungkin dia akan jadi negatif 1. Ataupun negatif 2. So daripada sifar ni, dia jadi negatif 1, negatif 2 tu maksudnya dia semakin sejuk tu. Semakin sejuk. So kalau suhu ni semakin tinggi nombor positif dia, semakin panas. Sebab tu kalau cuaca panas ni kita cakap pasal cuaca panas Cuaca panas ni ada negara mana, saya tak ingat tu, dia punya suhu tu sangat panas
sampai mencecah 50 Celsius. 50 Celsius tu memang sangat memang panas lah sebab kita yang dekat Malaysia ni pun paling maksimum rasanya yang pernah dicatatkan 40 rasanya. Ke 43 gitu, aku tak ingat ni. Tapi 40 something tu dah panas tau. Macam kita demam, awak demam macam mana demam. Kalau suhu yang standard punya, suhu kita 36 Celsius. Normal kita dalam 36. Tapi kalau kita demam, biasanya dia paling dah dikira panas tu kalau 39.5 Celsius. Nampak tak? Normal, dia demam dia makin panas. Demam panas kan? Demam dia memang panas. So normal 36, bila dia demam, dia akan meningkat 39.5 Celsius. Tapi kalau sejuk dia semakin sejuk apabila nombor itu dia bertambah. Kalau kita letak dalam kita punya garis nombor. Okay, garis nombor. Sini sifar kan. Ini 1, 2, 3. Yang ni -1, -2, -3, -4. Nampak tak? Kalau dia menghala ke kiri, sejuk. Menghala kanan, panas. So semakin sejuk, semakin tinggi dia punya nilai dia. Boleh jadi dekat hujung-hujung ni sampai jadi -100. Nampak tak? -100 dengan -2. Yang lagi sejuk adalah -100. So untuk kita ni, suhu yang paling rendah maksudnya suhu yang paling sejuk. Paling sejuk ialah Y. So jawapan dia ialah Y. Okay. So apa? Sebab -8 kalau kita susun dekat kita punya garis nombor. Sini 32. 32 memang akan duduk belah kanan. -8 akan duduk sini. -11 akan duduk belah kiri. Paling kiri. So yang paling sejuk ialah -11. Okay, jelas -11 adalah yang paling sejuk. Soalan teacher, negara mana yang panas? Z. Z, betul. Z tu panas lah berbanding dengan yang dua ni. Yang dua ni, X dengan Y ni, yang ni dah berada dalam suhu, dalam cuaca salji. Musim salji. Negatif tu maksudnya beku, takat beku. Beku. Pak Kasim menjual nasi lemak. Jadual 3 menunjukkan keuntungan dan kerugian bagi jualannya pada hari tertentu. Hari Isnin dia dapat RM245. Selasa dapat RM356. Hari Rabu dapat -94. Okay, RM -94. Khamis dia betul rugi. Hari Khamis dapat RM -RM102. Soalan pertama. Pada hari apakah Pak Kasim mengalami kerugian yang paling banyak? Okay, cara kita nak... Hari? Okay, sebelum tu, Hari nak Rabu. tanya. Okay, hari Rabu. Kita tengok dulu jawapan kita betul atau tidak. Sebelum tu, teacher nak awak tuliskan sedikit. Kalau untung 245 ni untung ke rugi? Untung sebab dia positif. Yang ni untung. Yang ni rugi. Yang ni rugi. Rugi. Okay, teacher nak letak dekat dalam garis nombor. Oh, lawa ni garis nombor teacher. Sekejap Okay. Letak dekat garis nombor. Okay, nombor yang mana yang paling besar? Nombor positif yang paling besar. 356. Lepas tu 245. Nombor mana, nombor negatif mana yang paling besar?
Negatif Negatif 94. Yang paling besar. Negatif 94. Nombor yang paling besar. Nombor negatif yang paling besar. Negatif 102. Okey, negatif 102. So negatif 102 ni akan duduk belah kiri. Paling kiri. Negatif 94. Sini kita letak sifar. Okay, ni adalah susunan dia. Semakin ke kanan, semakin untung. Sebab tu bila kita ke kanan, nilai dia semakin besar. Sifar RM245, RM356. Kat kanan ni mungkin jadi RM1,000. Faham tak? Dan semakin ke kanan, semakin besar. Besar untung. Okay, manakala kalau semakin ke kiri, makin rugi. Makin rugi Yang ni makin untung. Okay, makin untung ke kanan, makin rugi ke kiri. 102 kenapa teacher dia duduk kat belah kiri? Ya, sebab tu ialah turutan bagi nombor negatif. Dia semakin ke kiri, semakin besar nombor tersebut. Tapi sebenarnya nilai dia semakin kecil sebab dia negatif kan? Kalau semakin ke kiri, contoh kita letak nombor lain kan. Sini sifar. Teacher suka letak sifar sebab teacher nak tahu kita dipisahkan oleh sifar. Sini contohnya 10, 20, 30, 40. Nampak tak? Dia semakin ke kanan, semakin besar nombor tu. Besar nilai. Semakin ke kiri, contohnya sifar. Sini negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. So semakin ke kiri, semakin besar nilai negatif. Ini nilai positif. Soalan teacher. Antara negatif 40 dengan kosong, yang mana yang lagi rugi? Sifar ke negatif 40? Jawapan dia ialah negatif 40. Sebab apa? Sebab sifar ni ialah sifar. Maksudnya dia tak ada keuntungan. Dan dia rugi. Tapi kalau negatif 40 ni, dia tidak ada keuntungan. Dan dia rugi. Okay. Dan dia juga ada hutang. Dia hutang pula dengan orang. Faham tak? Bukan setakat dia rugi. Kalau macam sifar ni dia sekadar rugi je lah. Rugi. Dia tak dapat untung. Tapi dia tak ada hutang. Tapi kalau negatif ni, 40 ni sampai tahap negatif tu, dia bukan setakat rugi dan tidak ada keuntungan, malahan dia ada hutang. Dan hutang itu dia perlu jelaskan. So mana yang lagi worst situation? Yang mana yang lagi ialah memberi masalah besar? Ada hutang negatif 40 ke ataupun ada rugi je? Ada hutang lah. Dah lah tak ada keuntungan. Tak ada duit. Lepas tu dia hutang pula. Maksudnya dia kena bayar pula lepas ni kepada orang. So untuk yang ni, situasi kita yang ni berbalik semula kepada soalan ni. Pada hari apakah Pak Kasim mengalami kerugian yang paling banyak? 102. Khamis. Ya. Soalan yang pertama ni, jawapan dia ialah Khamis. Sebab hari Khamis, dia punya rugi dia RM102. RM102. Yang mana yang lagi banyak nilai dia? RM94 ke RM102? Mestilah RM102. Rugi banyak. So, hari Khamis lah dia paling rugi. Kalau kita tengok kepada susunan ni pun, kita boleh pasti. Negatif 102 tu duduk belah kiri, paling kiri. So, semakin ke kiri, semakin rugi. Soalan yang kedua. Cari jumlah jualan bagi 4 hari tersebut. Okay, yang ni bila dia minta kita cari jualan, maksudnya dia suruh kita tambah.
So 245 kita tambah dengan 356. Kita tambah dengan negatif 94. Kita tambah dengan negatif ni. Okay, dapat berapa jawapan awak? 405. 405. 245 tambah 356. Betul. So dia dapat positif ke negatif tau? Positif. Dia masih lagi untung lah maksudnya. So dia untung 405. Rugi sikit tapi untung banyak. Okay, soalan number seterusnya. Pak Aisyah hendak menempah 3 pasang baju kurung untuk anak perempuannya dan sehelai terus saling dan sehelai jubah untuk dirinya. Sepasang baju kurung memerlukan 3/4 meter kain dan sehelai jubah memerlukan 1/4 meter kain. Harga kain ialah 9.90 per meter. Hitung jumlah kain dan dalam meter yang diperlukan oleh Puan Aisyah. Salin dulu. Sekarang pun apa dah jam? 10.22. Okay. Ni soalan last kita stop lepas ni. Salin dulu. Sedang salin ke? Belum. Salin dulu. Salin dulu. Salin cepat tau. Sebab teacher takut doktor ni bincang. Nak rehat pula. Dan lagi laju gitu. Okay, soalan kita ni. Pak Aisyah pula. Puan Aisyah, dia hendak menempah 3 pasang baju kurung. Okay, 3 pasang baju kurung untuk anak perempuan dia. 3 pasang. 3 pasang. 3. Oh, tak tulis. 3 pasang dan sehelai jubah. Sepasang baju kurung, satu pasang baju kurung memerlukan 3/4 meter kain dan sehelai jubah memerlukan 1/4 meter kain. Okey. Dia bagi ukuran 3/4 ni untuk satu pasang. Puan Aisyah dia nak berapa pasang baju kurung? Puan Aisyah dia nak berapa pasang? 3. 3. 3. Maksudnya 3 kita darab dengan 3/4. Okey, faham? Faham? Okey, meter. Ini meter lah ni, meter. Tambah jubah.
Jubah kita 1/4. Puan Aisyah dia nak buat dia nak tepah berapa helai jubah? 1. 1. Maksudnya 1 darab dengan 4, 1/4 meter. Soalan kita yang pertama, hitung jumlah panjang kain dalam meter yang diperlukan oleh Puan Aisyah. Okey, so kita permudahkan. 3 darab 3, 3/4. Tekan kalkulator. Kalkulator kita, kalau sama dengan teacher, kena guna AB per C ni. Okay, 3 darab 3 per 3 per 4. Tutup kurungan. So dapat 11, 1 per 1/4. 4. Okay, kalau tukar jadi pecahan tak wajar, 45/4. So, tulis balik. Okay. Teacher, nak tukar ni. Jadi pecahan tak wajar, tekan kat mana? Tekan shift, tekan AB per C. Tekan shift, tekan AB per C. Boleh tak? Ni. Tekan ni. Shift. Tekan AB per C ni. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan jadi pecahan bercampur mula. Tekan balik shift, tekan AB per C. Dapat 45/4. Okay. Dapat. Lepas tu, kita punya jangkira kita tadi, ginilah. So, kita nak permudahkan lagi. Okay, dapat berapa? Tekan kalkulator. 45/4. Kita tambah. Okay, 1 darab 4, 1/4. Kita dapat 4, 1/4 mula lah. So, 4/1/4. Sama dengan. Dapat 15, 1/2. Tukar jadi pecahan tak wajar, 31/2. Tukar jadi nombor bulat. Tekan ni yang koma-koma. Nampak tak? Yang ni. Ini. Tekan ni. Dapat degree. Tekan sekali lagi. 15.5. Faham? Jaja semula sekali lagi. Kita tadi dapat pecahan kan. Dia punya jawapan yang ni. 31/2 ataupun 15 1/2. So kita nak tukar jadi pecahan, nak jadi perpuluhan. Tekan yang koma ni. Tekan koma sekali dapat degree. Tekan sekali lagi. Dapat 15.5. Okay? Dapat. Okay, lepas tu jawapan kita 15.5. Dia nak dalam meter. So jangan tinggalkan meter tu. Tulis balik 15.5 meter. Soalan yang kedua. Hitung berapakah jumlah kos keseluruhan kain tersebut? RM9.9 per meter. 1 meter harga dia RM9.90. Kita punya 15.5 meter. So jawapan dia 15. Okay. 0.5 meter darab. Ya, meter darab RM RM9.90. So dapat berapa? Tekan kalkulator. 15.5 darab RM9.90. Teacher, tak ada pun meter dengan ringgit. Tak perlu. Masa kita tekan kalkulator tu, buang je unit tu. Dan dekat kalkulator tak perlu pun. Tak boleh tekan pun. Just tulis je 15.5 darab dengan RM9.90. Dapat jawapan dia 15345. Ni barulah kita tulis dalam RM. RM 153.45 sen. Maksudnya Puan Aisyah dia kena bayar harga RM153.45 untuk tempahan 3 pasang baju kurung dengan 1 pasang jubah. Okey.